إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مؤلفي هذا الكتاب ومشايخنا ووالديه ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شكر لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب المصنف رحمه الله تعالى فائدة kata Imam Asy'ari. Kita pada sebelah awalnya tahun baru. Kata musannif rahimahullah ta'ala, katanya, dan adapun ilmu
dibahagi atas dua bahagi. Pertama, ilmu tasawuf, dan kedua, ilmu tasdiq. Maka ilmu tasawuf itu dibahagi atas dua bahagi pula. Pertama, dibagi ilmu tasawuf mutlak namanya, dan yaitu mentasawirkan barang suatu di dalam zihin, yakni hati. Dan kedua, tasawur, tasawir dibagi tasawur tawassul, dan yaitu tasawurkan barang yang suatu di dalam zihin serta jazam ila akhiri. Baik tuan-tuan, hadirin hadirat, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah limpah kurnianya, curahan rahmatnya, dapat kita hadir dan menyambung kembali kajian kitab ini. Baik, jadi tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, jangan lupa perbincangan kita mengenai matan wa ba'du fal ilmu bi asli dini wa hattamun yahtaju litabini. Baik, itu asal perbincangan matan tersebut. Maka dalam matan itu Syekh Ibrahim Al-Aqani menyebut, kan, dia sebut fal ilmu, maka bermula ilmu. Jadi di sini syarih yang mensyarahkan matan tersebut, dia nak membahagikan ilmu itu kepada beberapa bahagi. Lalu katanya, dan ada ilmu itu, biasa kita tahu puncak lah. Di puncaknya situ dia nak bahas apa makna ilmu itu. Lalu katanya, dan ada pun ilmu itu dua bahagi, dibahagi atas dua bahagi. Ini di sisi setengah ulama. Kalau kita tengok ilmu itu dua bahagi juga, yaitu ilmu qadimun satu, dan yang kedua ilmu hadithun. Dia panggil ada ilmu yang qadim, ilmu yang sedia kala. Maka ilmu yang qadim itu ialah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua dia panggil ilmu hadithun, ilmu yang baru. Maka ilmu yang baru ni ilmu kita ni. Jadi ilmu yang baru ni dibahagi pula kepada beberapa bahagi. Ada ilmu tasawur, ada ilmu tasdiq. Ini yang kita nak bincang. Jadi pembahagian ilmu tasawur dengan ilmu tasdiq ini daripada ilmu hadis. Itu bukan ilmu qadim. Adapun ilmu Allah Ta'ala sah saja, satu saja, dia tidak berbilang-bilang. Yang berbilang-bilang itu adalah ta'alluqnya atau muta'allaqnya. Itu. Ataupun juga yang berbilang-bilang itu adalah ma'lumatnya. Ilmu satu, maklumat itu berbilang-bilang banyak. Jadi ilmu baharu ni dibahagi pula kepada dua bahagi, yaitu ada ilmu taswir atau tasawur, dan yang kedua ilmu tasdiq. Maka kita tengok sebut, katanya pertama daripada dua bahagian ilmu itu dia panggil ilmu tasawur, dan kedua ilmu tasdiq. Baik, kita nak faham dulu apa makna ilmu tasawur.
Ilmu tasawur ni dia panggil ilmu yang kita gambarkan, ataupun pengetahuan sesuatu yang kita gambarkan, yang kita rupa-rupakan di dalam fikiran. Kita bayangkan begitu, begini. Itu namanya ilmu tasawur. Maka ilmu tasawur ni kita panggil apa? Kita panggil juga benda yang ma fi zihni, pengetahuan yang ada di dalam akal, dalam fikiran. Itu tasawur. Habis. Dan yang kedua ilmu tasdiq. Tasdiq itu asal maknanya membenarkan, asal maknanya. Tapi ilmu tasdiq ni adalah ilmu yang ma fil kharij, iaitu perkara yang ada di luar fikiran, ada di luar, kan? Bukan dalam fikiran tapi di luar. Beza. Contohnya macam ni lah. Seperti kita tahu di gurun tu ada orang panggil bukit, ada bukit Gunung Jerai. Jadi terbayang dalam akal kita Gunung Jerai. Maka yang terbayang dalam akal tu namanya tasawur. Kerana apa kita kata gitu? Kerana kalaulah yang kita bayangkan dalam akal kita tu kena kepada hakikat Gunung Jerai, maka kepala kita pecah. Pasal apa kata pecah? Pasal Gunung Jerai itu besar, kepala kita kecil. Cuma kita bayangkan saja. Hak kita bayang tu namanya tasawur, gambaran, rupa, bayangan. Lepas tu tamana tasdiknya. Tasdiknya kita start motor atau bawa kereta pergi parking depan kaki Gunung Jerai. Itu tasdik. Dia panggil ma sadaqah. Itu yang ma fil kharij, yang di luar daripada fikiran, yang kita nampak sendiri. Ini Gunung Jerai. Lepas tu start motor atau sewa van pula naik atas. Jumpa lah orang panggil padang Tok Syekh, kan? Jumpa padang Tok Syekh, ataupun orang panggil jumpa apa yang telaga Tok Syekh. Tu panggil telaga Tok Syekh, tengok sendiri. Maka itu namanya tasdiq. Itu saja, nak bagi faham dari basic apa tasawur, apa tasdiq, kan? Tapi ini dibahaskan dalam ilmu mantiq. Ilmu tasawur, ilmu tasdiq itu perbahasan dalam ilmu mantiq dipanggil, kan? Habis. Jadi kita tengok apa bentuk huraian dia pula. Atas kita faham selapik katanya. Dia kata maka ilmu tasawur itu dibagi atas dua bagi pula. Dia atas bagi pula dua bagi. Pertama, dia bagi tasawur mutlak namanya. Lagu mana tasawur mutlak? Dia kata dan iaitu mentaswirkan, yakni menggambarkan barang sesuatu di dalam zihin, yakni hati. Itu bahasa kita panggil kita bayangan saja. Kita menggambarkan, merupakan, bahasa kita panggil imagine lah juga. Kita membayangkan, merupakan bentuk sesuatunya gini, macam ni. Itu namanya taswir atau tasawur. Habis. Kemudian dia kata kedua, tasawur tawassut, tasawur yang pertengahan. Maka apa makna tasawur? Tasawur dia panggil dan iaitu taswirkan, yakni gambarkan. Taswir itu makna menggambarkan. Bahasa Arab lalu kita panggil menggambarkan atau merupakan.
barang yang sesuatu di dalam zihin serta jazim, yakni kita putuskan, kita putuskan benda tu ada, kita gambarkan, lepas tu benda tu putus, ada benda tu. Baik, ini tarifnya saja. Baik. Dan ada pun ilmu tasdik itu. Apa makna ilmu tasdik? Dia kata maka iaitu tasawurkan atau ditasawirkan barang suatu di dalam zihin, kita bayangkan benda itu serta jazim, yakni serta putus. Lagi benda hak kita putus tadi ni muafakat dalam hakikatnya betul. Nah, dengan hakikatnya seperti kita kata, seperti kita tasawurkan dalam akal kita gula tu manis, kita bayangkan dalam fikiran kita gula tu manis. Nah, lepas tu kita pun pergi kedai beli gula, lepas tu kita rasa gula tadi, bila kita rasa dapat manis jadi hak kita tasawur tu muafakat tak dengan diri gula, itu panggil muafakat dalam hakikatnya. Hakikat gula tu sifatnya manis, seperti mana kita bayangkan dalam hati kita atau fikiran kita gula tu manis. Ini namanya tasdiq, iaitu bahasa usuluddin panggil, bahasa tauhid dia panggil, iaitu muafakat dengan ma sadaqa. Ma sadaqa itu maksudnya benar yang ada di depan kita, atau juga dalam istilah tasawuf tauhid juga sebut panggil ma fil kharij, benar yang ada di luar sana. Ada luar sana tu seperti mana kita bayangkan dalam akal, macam itulah yang ada di luar sana. Bahasa kita panggil apa? First copy lah, copy paste lah, copy. Innalillah. Baik, copy paste nak hak dalam yang ada dalam apa nama, yang ada dalam PDF, kemudian kita copy keluar sebiji macam dengan ada dalam PDF. Macam tu lah, keluar sebiji. Itu maksud dia. Kalau bahasa sekarang lah lagi mudah faham. Baik. Kemudian dia kata isbat keadaan suatu tadi atau nafi. Isbat ke nafi itu maksudnya ada atau tidak ada, dan itu seperti mana yang kita taswirkan di dalam akal zihin hati kita. Contohlah seperti kita isbatkan gula tu manis, mata di luarnya pun manis. Atau kita nafikan gula ni tak masam, maka di luar pun tak masam. Gitu. Boleh faham tak tu? Bagi mudah faham saja. Maka ini dinamakan dia ilmu tasdiq. Habis. Baik. Nak buat contoh lagi, nak buat misal lagi. Baik, kita buat contoh misalnya bumi. Seperti kita menggambarkan dalam akal fikiran kita bukit uang. Saya buat contoh kat tempat saya lah. Bukan bukit Gajah Tria, bukit uang, bukit duit. Maka kita bayang bukit uang, rimba rekreasi. Bukit uang ni macam mana? Kita bayanglah akal kita. Kita tahu rimba rekreasi ni mesti ada air terjun, mesti ada kolam renang.
untuk kanak-kanak, untuk orang dewasa dan sebagainya, mesti ada tempat permainan. Tempat permainan yang kita bayangkan. Itu dia panggil tasawur. Kemudian satu hari takdir Allah Subhanahu wa taala, Tuhan bagi kita masa lapang, kesempatan, waktu, kita pun dapatlah pergi ke Bukit Umar. Pipi tengok sebiji macam dengan hak kita bayangkan dalam akal kita. Maka itu namanya tasdik. Orang tauhid panggil masadaqah. Masadaqah dipanggil. Atau ma fil kharij. Hak tadi ma fil zihni. Hak yang kita bayangkan dalam akal itu nama ma fil zihni. Barang yang ada sabit di dalam akal kita atau hati. Tapi hak luar tu dia panggil ma fil kharij. Barang yang ada di luar tu ya bahasanya. Jadi hak ada yang dalam akal namanya ilmu tasawur. Yang di luar daripada akal kita nampak, itu namanya ilmu tasdik. Tu ya. Habis. Dan baik. Cuma beza sikit. Apa yang ada dalam akal itu bukan wujudi. Itu bukan wujudi, dia majazi, dia sungguh ya. Tapi apa yang ada di luar sana itu wujudi. Bezanya gitu. Hak yang ada dalam akal itu namanya amrun i'tibari. Itu sungguh saja. Dan bukan ada pun. Sebab tu kita ada, kalau betul apa yang ada dalam akal kita itu sungguh, maka pecah kepala otak kita. Tuan-tuan nak pergi ke supermarket, nak beli barang apa? Gula, kopi, sayur, ikan, sotong, udang, ayam, bohlan kepala kita semua tu. Ada dalam kepala ayam tu. Kalau ada pesan, pecah juga otak kan. Pecah juga otak. Tak ada. Bukan ada pun sungguh ya. Kalau ada pecah juga banyak benda serabut. Nak fikir ayam lagi, fikir lain lagi. Itu dia panggil tasawur. Gambaran rupa sahaja. Apa tu hak ada tenung di luar. Duduk kat pasar. Ini bagi beza antara dua tu. Maka kedua-duanya termasuk dalam kata ilmu hadis. Maksud ilmu yang baru. Itu bukan qadim. Baik, selesai. Maka kata Tuhan kita pula, dia nak urai lagi atas apa yang kita bincang mengenai matan. Wa ba'du fal ilmu bi asli din muhattamun yahtaju litab'in. Dia nak urai syarah atas matan tersebut. Katanya fa'idatun. Kata Imam Asy'ari radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Katanya bermula ilmu itu berbilang-bilang maklumnya. Tuan-tuan nak faham nak ke mana? Baca ke depan dulu. Dan kata setengah ulama radhiyallahu anhum, dan ilmu itu tiada berbilang-bilang sebab berbilang-bilang maklumnya. Bagaimana nak memahami dia? Dia gini. Jadi ilmu dengan maklum lain-lain. Ilmu lain, maklum lain. Atau bahasa kita panggil maklumat lain.
Lainnya lagu mana? Ilmu tu satu saja, tapi maklumatnya banyak. Faham tak? Ilmu ni satu saja, tapi maklumatnya banyak. Jadi berbilang-bilang tu maksudnya banyak. Contoh seperti kita mengaji dalam bab tauhid, bab ilmu Allah. Maka ilmu Allah Subhanahu wa taala itu dia panggil apa? Dia panggil sifat ma'nawiyah, sifat orang panggil ma'ani. Sifat ma'ani Allah 7. Tapi 7 tu dia tak berbilang-bilang, semuanya satu-satu belaka. Artinya sifat ma'ani 7 sifat tu semuanya bersifat pula dengan sifat wahdaniyah. Semuanya esa. Qudrat Allah sah, iradat Allah satu, ilmu Allah pun satu, hayat pun satu, semua satu belaka, tidak berbilang-bilang. Jadi ilmu Allah tu satu. Bila kata satu, kok mana Tuhan tahu banyak? Tahu banyak tu panggil banyak maklumat. Ilmu satu, tapi maklumat dia tu berbilang-bilang, dia banyak, tak sama. Maka disebabkan maklumat tu berbilang-bilang, terbit daripada situlah nama jenis ilmu. Contoh seperti kita, sifat ilmu yang Allah Ta'ala bagi dekat kita ni satu saja, tapi maklumatnya banyak. Maka maklumat nahu kita panggil ilmu nahu. Kalau maklumat saraf kita panggil ilmu saraf. Kalau maklumat tafsir, hadis, fiqh, tauhid, tasawuf, itu panggil maklumat. Faham tak? Ilmu satu saja, tapi bila tilik kepada maklumat ni, nama ilmu ni atau panggil ilmu ni. Walhal sifat ilmu tu satu, bukan banyak. Bukan banyak tu situ. Jadi di sini ada khilaf. Ada ulama kata ilmu tu satu, tak berbilang-bilang, tetapi yang berbilang-bilang itu ialah maklumatnya. Maka ini perkataan dipanggil perkataan lain daripada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Adapun Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dia kata ada ilmu itu berbilang-bilang. Ilmu ni banyak, 1, 2, 3. Pasal apa berbilang-bilang? Kerana berbilang-bilang maklumatnya. Jadi dipanggil khilaf antara ni, antara ulama. Dia panggil khilaf lafzi saja. Khilaf pada lafaz, bukan pada makna. Adapun pada makna sama ya. Ilmu ni satu saja, iaitu tilik kepada apa? Nurun yaqzifuhu Allah fil qalbi, iaitu cahaya yang Allah Ta'ala simpan, taruhkan dia dalam hati kita. Maka dengan satu cahaya tu dia suluh maklumat tu, suluh maklumat ni, suluh maklumat ni. Bila suluh kepada fiqh namanya ilmu fiqh, bila suluh kepada tauhid namanya ilmu tauhid. Hak tu ya. Tilik pada satu saja. Ini ada khilaf disebut itu. Lepas tu disebut kata Imam Ash'ari radhiyallahu anhu, bermula ilmu itu berbilang-bilang, maklumnya tuan-tuan kena tulis sikit. Yakni ilmu itu berbilang-bilang, maklumnya yakni tulis, yakni dengan sebab berbilang-bilang maklumnya. Maklumat itu mana yang diketahui. Jadi ilmu itu banyak pasal maklumatnya banyak. Gitu ya. Dan hakikatnya satu. Lepas tu ada ulama kata pula, dia kata apa? Dia kata ilmu itu tiada berbilang-bilang sebab berbilang-bilang maklumnya. Tak, ilmu itu satu saja. Habis. Mana kembali kepada mana? Kembali kepada ilmu baru.
Telik situ. Baik, boleh faham tak? Kemudian kata setengah ulama lain pula, dan setengah ulama, yakni kata setengah ulama pula, dan ilmu bersalahan dalam hakikatnya. Hakikatnya bersalahan lah. Ditilik pada hakikat. Macam qaul ulama, dan setengah ilmu itu terlebih kuat daripada setengahnya, setengah ilmu. Macam itulah juga ditilik kepada kemuliaan. Contoh seperti kita kata apa, ilmu tauhid adalah semulia-mulia ilmu. Kalau nak banding dengan ilmu fiqh, pasal apa kita kata ilmu tauhid itu semulia-mulia ilmu, masuk dalam asyraful ulum, semulia-mulia atau yang paling mulia ilmu, kerana dia tilik kepada mabhas, tempat perbahasan, atau dia tilik kepada apa yang dibicarakan. Jadi ilmu tauhid cara apa? Cara perkara-perkara yang mulia. Maka dengan sebab dia membicarakan benda yang mulia, dia turut jadi mulia. Iaitu ilmu tauhid membincangkan mengenai ketuhanan, itu mulia. Membincangkan mengenai kerasulan, itu mulia. Dan kita membincangkan mengenai sam'iyah, benda-benda yang mulia, syurga, apa semua tu kan. Maka ilmu yang membincangkan yang mulia, jadi dia juga jadi mulia. Ini masuk dalam kaedah apa? Orang panggil at-tabi'u kal matbu'. Yang mengikut itu seperti yang diikut. Jadi kita ni tabi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu matbu', yang diikuti. Maka Rasulullah itu mulia, dan orang yang mengikut Rasulullah turut jadi mulia. Itu lagi at-tabi'u kal matbu'. Orang yang mengikuti yang lain itu juga hukumnya seperti matbu', orang yang diikuti. Seperti kita tabi', kita ikut Rasulullah SAW itu matbu', maka Rasul itu mulia. Kita yang mengikut Rasulullah, kita juga dimuliakan dengan sebab kita ikut Rasulullah SAW. Yahudi Nasara al-maghdubi alaihim, dimurkakan ke atas mereka. Maka orang yang mengikut Yahudi Nasara, orang itu juga maghdub, dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Udah ya nah. Baik. Habis gitu. Jadi dia tilik kepada lebih kuat, ilmu itu lebih kuat daripada setengahnya. Mana lebih mulia, ilmu ni mulia daripada ilmu ini. Kalau tilik sebenarnya semua ilmu tu mulia belaka. Sebab tu kata pepatah orang Arab sebut bil ilmi hayatul ummah. Dengan sebab ilmu hidup umat ini. Bila kita semua ada ilmu, insya-Allah di situ ada kehidupan yang baik. Maka lebih-lebih lagi ilmu tentang makrifat, mengenal siapa pencipta kita, mengenal diri kita sendiri, mengenal dunia, dan juga mengenal akhirat. Kerana al-ma'rifah itu fi arba'ati asya', yaitu ma'rifatul Rabb, ma'rifatul nafsi, ma'rifatul dunia, ma'rifatul akhirah. Kenai Tuhan, kenai diri, kenai dunia, kenai akhirat. Ini yang mulia. Ilmu ma'rifah. Baik. Kemudian katanya lagi,
dia sebut. Jadi dalam banyak-banyak qaul ini, mana kata yang rajih, kata Tuhan kita, dia kata, maka kata ulama yang kedua itu, mana yang kedua? Dua kata setengah ulama radhiyallahu anhu, ilmu itu tiada berbilang-bilang sebab berbilang-bilang maklumnya. Mana ilmu itu satu, tapi yang berbilang-bilang itu maklumatnya. Inilah qaul tu rajih. Inilah yang kuat di dalam banyak-banyak qaul yang kuat sekali. Qaul yang kedua iaitu ilmu itu tidak berbilang-bilang. Ilmu itu satu saja, tapi yang berbilang-bilang, yang banyak itu ialah maklumatnya. Itu dia faham kan? Satu saja habis. Khatinatun ay nas'alullah ta'ala husnaha. Kata setengah ulama radhiyallahu anhu, katanya bermula hasil sebab ilmu yang baru itu dengan salah satu daripada tiga perkara. Ini nak bincang apa pula tuan-tuan? Selesai dah kita tentang pembahagian ilmu, iaitu ilmu terbahagi kepada dua, tasawur dan juga tasdik. Tasdik pula bagi pada dua, tasdik mutlak, tasawur tu bagi tasawur mutlak dan juga tasawur tawassut. Pada pula membincangkan mengenai khilaf pandangan pendapat ulama tentang ilmu berbilang-bilang atau tidak. Selesai itu lah tuan kita dia nak cara pula mengenai apa, iaitu mengenai bagaimana cara untuk kita memperolehi ilmu. Nak capai ilmu, nak dapat ilmu tu dia bagaimana cara dia. Tengok tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita nak dapat ilmu iaitu dengan salah satu daripada tiga sebab. Kalau kita ada salah satu daripada tiga sebab ni, maka kita akan dapat ilmu. Kalau tak ada, maka tak dapatlah pada adat. Hanya kita tadi pada adat, bukan pada akal. Pada akal harus, kalau dia tak ada tiga-tiga ni, kalau Tuhan nak bagi, tak ada masalah, Tuhan boleh bagi. Ini kita tilik kepada adi, kebiasaannya. Biasanya nak dapat ilmu, dia kena ada tiga perkara ni, atau salah satu daripada tiga perkara. Apa dia tiga perkara tu? Tengok, dia kata bermula hasil. Hasil tu maksudnya dapat. Bermula dapat sebab ilmu yang baru itu kita nak dapatnya dengan salah satu daripada tiga perkara. Tu kalau tengok tulisan tu kena potong lakak lah daripada tiga. Kena potong bangkak tu buat bulat tiga perkara. Jadi apa dia tiga perkara tu? Dia kata pertama, yang pertama daripada tiga perkara sebab untuk nak dapat ilmu tu, dia panggil khabar yang sadiq. Cerita atau berita yang benar. Bila kita dapat cerita yang benar, baru kita dapat ilmu yang benar. Faham tak? Sebab kita dapat daripada yang benar, maka ilmu yang kita dapat tu ilmu yang benar. Baik, ini tuan-tuan, sebab ilmu ni kita boleh dapat rata-rata tempat, cumanya benar dengan tak benar, sahih dengan tak sahih tu ya. Sebab
Untuk kita nak dapat hakikat sesuatu, maka perlu kepada ilmu sahihun, ilmu yang sahih. Maka syarat untuk nak dapat ilmu yang sahih, dia ada 4 syarat pula. Apa dia 4 syarat tu? Sekejap lagi kita ambak. Sabarlah dulu. Baik. Jadi yang dimaksudkan dengan khabar yang sahih itu apa? Khabar yang sadiq itu apa? Iaitu dia kata apa? Dan iaitu khabar yang sadiq itu iaitu khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertutur, tidak bercakap, tidak bersuara, tidak berbicara, melainkan apa yang Nabi kita cakap dia semua wahyu. Maka wahyu itu benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW semuanya benar. Bila kita dapat semuanya benar, di situ ilmu sahih. Itu ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Baik. Jadi nak dapat ilmu yang sahih ni 4 syarat. Syarat yang pertama, syaikhun fattah. Bisa dengar? Syaikh fattah. Syaikh fattah ni asal maknanya guru yang sangat membuka. Dia buka masalah, terang masalah, jelas satu-satu masalah, dia buka itu fattah. Atau dalam bahasa yang lain kita boleh urai terjemahkan syaikhul fattah dengan makna guru yang luas ilmu dia, yang banyak pengalaman. InsyaAllah kita akan dapat keluasan ilmu. Betul tak? Kalau kita mengaji kepada guru yang sempit pemikirannya, sempit ilmu, kita tak dapat keluasan ilmu. Kalau kita belajari kepada guru yang tidak ada pengalaman, kita tak akan dapat keluasan, kepahaman yang luas. Sebab itu perlu kepada syaikh fattah, guru yang sangat membuka. Dia buka. Terlekat satu masalah, buka masalah, bahawa kita nampak dia membuka kepahaman. Yang kedua saya ringkaskan saja, iaitu aqlun rajjah. Orang yang nak dapat ilmu ni mesti akalnya kuat. Itu panggil akal rajjah. Akal yang kuat faham, kuat ingatan. Itu panggil mesti. Sebab tu tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, untuk nak kuat akal, carilah sebab-sebab yang boleh menguatkan akal. Mana? Makan kismis 7 biji lah. Apalagi untuk nak kuat akal, makan madu lebah. Makan madu lebah, makan madu. Apalagi makanan-makanan yang boleh mencerdaskan akal fikiran kita, menguatkan. Atau ada amalan-amalan untuk mengkuatkan akal. Ada amalan. Jangan makan benda-benda yang boleh menumpulkan akal kita. Contoh seperti makanan yang masam-masam. Itu nukul. Dia boleh mewariskan ketumpulan pada akal kita, ditumpui. Hapai lupa, tak ingat apa dia, tak ingat. Jangan kita ngaji mana ni, cuba tanya lagi ngaji apa, tak ingat. Tu. Macam mana nak dapat ilmu kalau akal kita tidak kuat? Kan? Kena bagi akal yang kuat. Dan yang ketiga dipanggil
kutubun sihah. Kutub sihah maksudnya untuk nak dapat ilmu yang benar perlu kita pelajari kitab-kitab yang sahih, kitab-kitab yang muktabar, yang diperakui oleh ulama. Jangan mengaji kitab-kitab yang tak muktabar. Dia panggil kutub sihah. Sihah dipanggil kitab-kitab atau buku-buku yang sahih, yang muktabar. InsyaAllah baru kita dapat ilmu yang benar. Kan? Ini kita kena tanya ulama lah, kitab apa yang sihah, yang muktabar. Tanya ulama-ulama juga. Kitab ni siapa pengarangnya, kita kena tahu pula pengarangnya siapa. Kan? Di situ. Baik, dan yang keempat, ni yang terakhir, untuk nak dapat khabar yang sahih, khabar yang benar, iaitu khabar dari Rasulullah SAW, kita sebut syarat tadi, iaitu al-mulazamah wal-ilhah. Al-mulazamah wal-ilhah artinya kita kena konsisten berterusan duduk dalam majlis ilmu. Dan ilhah ni maksudnya bersungguh-sungguh. Nak cari ilmu, nak mengaji, kena mengaji sungguh-sungguh. Jangan main-main, jangan ingat-ingat ayam. Kena mengekali istiqamah. Bukannya saat-saat mengaji, saat-saat dak dia kena istiqamah. Bila ada empat ni, insya-Allah kita akan mendapat ilmu yang benar. Sekali lagi saya ulang, yang pertama Syekh Fattah, guru yang berpengalaman, dan yang kedua dia panggil akal rajah, akal yang kuat, pintar, dan yang ketiga kutub sihah, artinya kitab-kitab yang muktabar, dan yang keempat iaitu mulazamah wal ilhah, kena berterusan, berpanjangan, bersungguh-sungguh, insya-Allah. Baik, tengok kitab balik. Itu syarat yang pertama, iaitu khabar yang sahih. Dan kedua, ini tengok dia bab akal. Itu sebutlah, nak dapat ilmu khabar yang sahih, nak dapat ilmu iaitu membagi ilmu yang sahih, mesti kena ada akal. Akal itu yakni nazar dan fikir kita kepada mengambil al-istidlal, mengambil dalil daripada wujud alam serta baru alam ini. Ini kalau kita bicara ilmu tauhid, kena fikir maka iaitu wujud alam ini menunjuk atas wujud Allah Ta'ala yang bersifat kamalan, sifat kesempurnaan, lagi maha suci daripada segala sifat kekurangan. Jadi akal itu penting. Bahkan kata ulama, ini ulama tauhid, bahkan berlaku khilaf ulama sehingga 12 qaul, 12 pandangan dan pendapat ulama tentang awwalul wajibat ala kulli mukallafin, tentang perkara apakah yang paling awal sekali, mula-mula sekali yang wajib atas setiap mukallaf. Khilaf sampai 12 qaul ulama. Maka dalam 12 itu kita ambil dua, iaitu pertama kata setengah ulama, iaitu ma'rifatullah, kenal Allah. Itu mula-mula yang wajib sekali kita kenal Allah. Dan kata setengah ulama pula, bukan ma'rifah tapi nazar, fikir pada kejadian alam ini yang membawa kepada ma'rifah. Itu mula-mula sekali. Jadi khilaf ni kita boleh himpunkan dua-dua. Mana nazar kepada alam ini, tilik fikir mengambil dalil, itu wajib, tapi wajib wasilah. Dan ma'rifah itu dia panggil wajib juga, tapi wajib maksud.
Nak wajib maksud. Maksud kita nak kenal Tuhan wajib. Tapi tak boleh kita kenal Tuhan melainkan kena fikir pada penciptaan kejadian alam ini. Maka fikir pada ciptaan kejadian alam ini pun wajib juga. Dia panggil apa maksud dalam kaedah lil wasaili hukmul maqasid. Bagi sekadar wasilah itu jatuh hukum maksud. Maksud kita nak kenal Tuhan, tapi wasilah nak kenal Tuhan kena fikir azhar pada dalil-dalil yang menunjuk di atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita dapat ilmu yang sahih. Tapi syarat dan Imam Ghazali mengatakan bahawa fikir dengan akal boleh, tapi kena mengikut qawaid tafakkur, ikut kaedah fikir. Maka kaedah fikir ini kena mengikut qawaid syarak, kaedah syarak. Dia tak ikut hawa nafsu. Tak ikut hawa nafsu. Kena ikut kaedah agama. Cara fikir. Kalau lagu ni, lagu mana natijahnya? Contoh seperti kita fikir lagu ni. Al-alamu hadisun. Alam ini baharu. Wa kullu hadisin bagaimana? Al-alamu hadisun wa kullu hadisin hadisun. Dia panggil alam ini baharu, maka setiap yang baharu itu baharu juga. Contoh, itu misal. Di situ baik. Ataupun kita boleh kata gini, al-alamu mutaghayyirun. Alam ini berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Dan setiap yang berubah-ubah itu ialah baharu. Jadi keputusannya, natijahnya al-alamu hadisun. Alam ini baharu. Itu bagi qawaid fikir, kaedah fikir yang mengikut kaedah syarak. InsyaAllah baru kita dapat ilmu sahih. Dapat ilmu yang benar, ilmu yang betul. Itu dua. Sebab itu kita ni silap. Mana nak hantar orang mengaji pondok ni kena hantar orang cerdik-cerdik. Ni dah hantar mengaji pondok, hak sekolah lain tak terima dah. Tu pun budak pondok ni jadi juga tak lebay. Patutnya nak hantar ngaji ilmu ni hantar akal rajah, akal yang pintar, akal yang cerdik. Situ ngaji kena cerdik. Hanya dah mana yang tak laku dari sekolah lain tu barulah hantar kat pondok. Itu pilihan terakhir. Pondok lah. Allah, ngaji kitab-kitab lama ni, itu pilihan terakhir. Tuan-tuan, bagaimana nak dapat ilmu? Ilmu kena akal kuat. Dan yang ketiga, tengok, sabar untuk nak dapat ilmu yang benar. Mana dia kata dan ketiga, hawas yang 5 perkara. Tu baca hawas, maksudnya panca indera yang 5. Panca indera, hawas tu maksudnya panca indera yang 5 perkara. Apa dia? Iaitu melihat, dia panggil hasatul basar, panca indera melihat dan pendengar dan perasa dan penyentuh. Melihat, pendengar, perasa, penyentuh. Baru 4. Mana satu lagi? Mana satu lagi? Jatuhlah tu. Kena tambah. Kena tambah. Dia sebut 4 tapi tadi sebut 5 nak. Hawas yang 5 perkara. Cuba bilang. Melihat 1,
pendengar 2. Nah, lepas tu orang bagi pengrasa 3, penyentuh 4. Mana satu lagi? Itu isyarat kata kita terjatuh. Maka kita kena tambah pencium, tambah satu lagi, dan pencium. 5 ni. Maka dalam 5 ni syaratnya kita ambil 2 cukup lah. 2 pun cukup lah. Apa dia? Pendengar dan pelihat pun tak apa dah. Tapi kalau ada 5 tu cantik, baru kita dapat ilmu ya. Mana kita dapat lihat sendiri dengan mata, kita dengar sendiri dengan telinga. Nah, lepas tu orang panggil kita dapat rasa sekali dengan, orang panggil rasa dengan lidah. Itu masuk dalam wadhuqat, benda rasa. Maka rasa tu kita dapat tahu apa. Kalau lihat kita dapat dengan pelihat, kalau dengar kita dapat dengan pendengar. Kalau apa-apa rasa kita dapat rasa. Rasa tu apa? Rasa tu manis ke, pahit ke, masam ke, tu rasa. Lepas tu penyentuh, sentuh dengan tangan. Sentuh tu kita dapat panas, sejuk. Macam mana? Bila kita sentuh benda tu panas, sejuk, maka kita tahu tak benda tu panas? Ya, sebab kita dapat dengan sentuh. Kita tahu tak benda tu sejuk? Tahu, sebab kita sentuh. Di situ. Begitu juga kita tahu tak benda tu licin, kasar. Kita sentuh, kasar ni. Kita sentuh, ini licin ni, tu dapat dengan sentuh. Faham tak? Lepas tu pencium, cium tu bau busuk lah. Bau wangi, bau busuk, bau harum, bau hamid, apa lagi lah. Itu dapat dengan pencium. Mana bila kita dapat tu kita tahu. Jadi untuk nak dapat satu-satu ilmu, bagi kena ada salah satu daripada 3 perkara ini, atau kalau berimpun 3 perkara itu lagi benar, Allahu Akbar. Inilah perkataan ini juga disebutkan oleh ulama, iaitu kalau tak silap ingat yang saya pernah jumpa perkataan Syekh Al-Imam An-Nasafi. Perkataan ini iaitu Syekh Al-Imam An-Nasafi. Baik. Dia tengok dalam risalah sama Qadiyah. Kemudian katanya mana? Maka inilah terujuk ke mana? Tanda tangan kata hasil sabab ilmu yang baru. Inilah mana untuk kita nak dapat ilmu yang baru, kena ada salah satu daripada 3 tadi tu. Inilah dipanggil kata ulama yang rajih. Itulah. Itu kataan yang kuat. Rajih itu mana? Kuat. Qawiyyun, kuat. Ambil. Jadi perkataan ulama atau pendapat ulama yang kuat, kata kita nak dapat ilmu ni kena ada 3 tadi, iaitu kena ada khabar yang shadiq, yang kedua kena ada akal yang kuat, dan yang ketiga kena ada hawas al-khams, panca indera 5. Nah itulah habis. Syah dan ketahui olehmu. Jadilah patut tetap fikir tengok 3 benda tadi, cuba kita fikir. Ini sikit nak sembang-sembang santai. 3 benda tadi untuk dapat ilmu yang benar. Maka adakah musuh-musuh Islam tak tahu benda ni? Mereka tahu, mereka kaji, mereka baca. Maka mereka adalah agenda mereka mana? Mereka
tukar, tahrif. Tahrif ni maksudnya selewengkan daripada kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir Al-Quran dan sebagainya. Ada pengkhianatan di situ untuk nak menghilangkan perkara yang benar, maka digantikan dengan yang salah. Itu agenda musuh. Jadi kita dapat maklumat tak dapat, kerana ada rancangan musuh. Satu. Dan yang kedua, maka musuh-musuh Islam untuk nak melenyapkan ilmu-ilmu Islam yang sebenarnya, maka dia cari satu benda yang boleh merosakkan akal. Mana? Bagi orang muda seronok dengan hiburan, bagi orang muda seronok dengan minuman yang memabukkan, bagi orang muda gila dengan rokoknya, gila dengan apa nama tu, telefon, gila telefon lah, merosakkan fikiran. Maka di situ orang tak dapat dah panggil maklumat ilmu yang sebenar. Begitu juga musuh-musuh Islam kita cuba merosakkan panca indera kita. Inilah. Maka kita kena jaga tiga benda ni. Kena jaga. Sebab tu kita kena pelajari, kena kekalkan turas. Kitab-kitab turas, ilmu-ilmu turas dikekalkan, insya-Allah. Akan dapatlah ilmu yang benar. Ini tuan-tuan kena tolong bang, jagalah pondok, jaga pusat-pusat pengajian di masjid ni, jaga pengajian di masjid ni, bagi orang baca kitab-kitab turas. Jangan duk baca kitab Rumi situ. Kitab-kitab turas jagalah. Itu cara untuk nak jaga, pelihara ilmu-ilmu yang benar, insya-Allah. Ini santai saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-'ali al-qadri al-'azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma hdina wa saddidna, Allahumma inna nasta'udinuka ma 'allamtanahu farduhu ilayna 'inda hajatina ilayk wa la ta'sanahu bi rahmatika ya Rabbi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman mashkura wa tafarraqana min ba'dihi